Allah tegur dalam surah Al-Baqarah, jangan jadi orang yang pemberi yang menyakitkan hati orang. Dah bagi dia ungkit, saya duk bagi tiap-tiap tahun tau, hang ni aku bagi kat hang zakat ni, hormat pun tak ada kat orang. Bulan puasa hamai bukan main beratok. Lepas tu ingatlah sikit jasa orang. Dia bagi tu dengan menyakitkan hati. Nabi larang. Bahkan ini Allah larang dalam surah Al-Baqarah. Madda wal adha. Dah bagi, dia bagi idza pula, menyakitkan hati orang. Orang yang terbaik orang mukmin ni, kata Nabi, orang mukmin, orang kaya mukmin yang terbaik adalah yang mencari orang miskin yang ada di depan rumah orang miskin. Orang mukmin yang miskin yang terbaik adalah yang menahan diri daripada cerita kekurangan kemiskinan dia kepada orang. Ayat, dua-dua ayat ni mengajar kita menunaikan hak tanpa menuntut hak. Orang miskin tengok ayat orang miskin, orang kaya tengok ayat orang kaya. Hari ni jadi terbalik. Orang miskin tengok ayat orang kaya, orang kaya tengok ayat orang miskin. Ni duit anu ada, Allah Ta'ala suruh bagilah, simpan ni, esok ni nanti kena belit ni umur qiyamah. Orang miskin kata orang kaya. Orang kaya pula kata ni, Allah Ta'ala kata tak usah duk minta. Yang duk minta pasal apa? Pasal itulah jadi lagu ni keadaan hang. Saling menuntut hak mendatangkan perpecahan. Saling menunaikan hak mendatangkan mahabbah, penyatuan. Dalam rumah tangga, isteri tengok hak suami, suami tengok hak isteri, datang penyatuan. Isteri sentiasa fikir bagaimana nak menunaikan hak suami, suami sentiasa fikir bagaimana nak menunaikan hak isteri, penyatuan hati akan terhasil. Tapi isteri kalau duk tengok hak dia tuntut pada suami, abang, yang ni hak saya tau, yang ni hak saya tau, yang ni hak saya tau, saya dah cek tengok di perlembagaan ni, saya dah tengok dalam enakmen kerajaan ni, patutnya abang kena sediakan satu orang gaji bagi kat saya dalam rumah. Apa nanti jadi? Tindak balas suami pula, patutnya hang kalau ikut-ikut kena buat lagu ni tau. Hang ni sebagai isteri tak boleh buat macam ni. Kalau saling menuntut hak, apa terjadi? Mahkamah dalam rumah. Salah satu orang akan dijatuhkan hukuman. Yang ni yang duk berlaku pada orang kita, kan? Hak kita kena tahu, tapi belajar tunaikan hak orang. Menunaikan hak tanpa menuntut hak, memaafkan hak kita. Nabi ajak, kalau hang tak boleh bagi, walau biwajhin talqin, tinggalkan orang tu dengan senyuman. Tak boleh nak bagi apa, minta maaf lah, tak ada apa ini, bagi dengan senyuman. Jangan kata tak ada kerja lain. Dah lah tak bagi, dia bagi bekalan bagi sakit hati. Tuan-tuan, satu amalan yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini, satu amalan sifat Nabi, sahabat Nabi, idkhalul surur, memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain, bagi orang lain seronok. Yang ni amalan ni makin kita maju ni makin terkebelakang. Kita terkebelakang dalam bab ni, idkhalul surur, menggembirakan orang. Kadang ada orang dia bagi makan orang, tapi dia menyakitkan hati orang. Ya, orang nak yang lebih baik daripada tu adalah bagi orang seronok. Kadang dia memberi tetapi berserta dengan kehinaan. Mungkin masjid kita tak jadi, tapi saya tengok kadang setengah tempat. Saya pernah pergi tazkirah bulan Ramadan di satu tempat, dia bagi zakat. Saya pergi tu dekat 6.30 apa lebih kurang petang. Bagi zakat ni, orang beratok nak ambil zakat daripada 4.30, daripada semaya asar tu, dalam panas. Ya Allah Rabbi, hilang idea tazkirah pun. Dengan anak, ada makcik tu bawa dengan cucu dia duk beratok ni, yang nak bagi zakat pula keluar marah pula. Beratok elok-elok, beratok elok-elok, tak boleh beratok elok-elok, luruslah sikit. Menyakitkan. Ini bukan sifat kita ni. Nabi ajak mudahkan urusan. Sepatutnya kita kena pergi rumah dia bagi. Kita tak cukup kaki tangan nak buat macam tu.
tak cukup kaki tangan, muliakanlah mereka. Tapi orang kita ni bila dia main nak bagi kat orang lebih bawah ni, cukup susah sifat tu. Nabi ajak kepada kita, kita kaji hadis tengok. Nabi ajak kepada kita ni sifat kita rasa memerlukan kepada orang miskin. Kerana mereka adalah perantaraan untuk bersihkan harta kita. Tak ada mereka macam mana kita nak masuk syurga. Doa orang miskin makbul. Tengok dalam hadis, nusratullah, bantuan Allah bersama al-mustada'afin, bersama dengan orang-orang yang susah. Doa mereka makbul. Dia nak doa macam mana kalau dia berdiri tengah panas daripada 4.30 sampai 6.30 tak dapat lagi. Sila hari bulan tepi punya side dia tidur doa nanti. Celakalah apalah dia doa tak tahulah. Tak kira dia nak ambil nak balik je. Ini tak mesra dengan Islam. Ini tak mesra dengan Islam. Sepatutnya kita melayan mereka dengan baik. Kerana mereka menjadi perantaraan untuk Allah datangkan bahaya. Allah Ta'ala uji mereka dalam kehidupan. Ada orang yang Allah uji dengan kemiskinan. Ada orang Allah uji dengan kekayaan. Dua-dua ni Allah nak tengok siapa yang paling dekatkan diri dengan Allah. Yang tu je. Ada orang kemiskinan adalah ujian dia. Ada orang kekayaan adalah ujian dia. Makin dia kaya, dia jauh pada Allah, ujian. Makin dia kaya, dia dekat dengan Allah, Masya Allah. Dalam kemiskinan dia boleh sabar, taat pada perintah Allah, Masya Allah. Kedudukan dia tinggi di syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ujian dalam hidup ni semua dia ujian.